Ya. cakap pasal bekas Menteri Pertahanan ni. Bekas Menteri Pertahanan. Okey. Hari ini dia ada buat satu posting Ya. yang cukup menarik. Okey. Satu ulas. Okey. Dia ada post gambar beliau bersama KJ dan bekas Menteri Besar Johor Oh. dengan caption "What's next?" Oh, what's next ya? Itu sebenarnya ada orang banyak tanya saya kenapa Presiden kata ada 10 orang warlord. 10 orang warlord yang tidak akan sebenarnya ialah Presiden ni sebenarnya besok baru mula Pimpinan Agung. Tapi kau tahulah dia Presiden. Kan? Belum berlaku dia dah tahu. Kan? Dia dah tahu siapa warlord-warlord yang tidak akan hadir Perhimpunan Agung UMNO ni. Jadi itu ucap terima kasih lah kerana siapa yang posting tu? KJ Hisham. KJ dengan Hisham telah mendedahkan sebenarnya siapa geng-geng pengkhianat yang akan menyertai mereka. Saya memang mendoakan semoga geng-geng pengkhianat ni cepatlah tinggalkan UMNO. Sebab lagi lama dia orang duduk dalam parti kita lagi rosak. Pendapat saya mungkin berbeza dengan Ketua Pemuda. Ketua Pemuda mengatakan bahawa berbaiklah. Memanglah kita nak berbaik. Tapi kalau time pilihan raya sendiri dia berkempen, dia berkempen supaya dia dalam kempen dia tu dia belasah presiden. Dalam kempen dia kata parti kita UMNO ni sakit. Parti kita UMNO ni sesat. Kalau kau betul lah orang UMNO, takkan kau tak ada rasa sedikit pun terguris. Betul lah. Bukan kita tak boleh memaafkan KJ ni. Bukan tak boleh. Bukan kita tak boleh memaafkan pengkhianatan yang dibuat oleh Hisham-Udin ni. Tetapi we got to draw the line. Daripada dia membantu usaha untuk menarik 16 orang ahli Parlimen UMNO bersama dengan Mahathir. Saya buat laporan disiplin. Tak ada sebarang tindakan. Kemudian dia hasut kawan-kawan kita di Sabah. Saya juga buat laporan disiplin. Last kali saya yang kena pecat. Kemudian kita tengok lepas pilihan raya ni dia boleh menghasut lagi 10 orang kita bagi SD kepada Muhyiddin Yassin. Dan bengong nama Anwar Musa ni mengatakan bahawa Muhyiddin sebenarnya sudah mendapat SD terlebih awal. Betul lah. Memang Muhyiddin mendapat SD terlebih awal. Tapi Anwar Musa ni dia bukan calon pilihan raya. Dia tidak tahu bahawa setiap calon pilihan raya itu sudah tanda tangani 3 dokumen. 3 ke 4? 4 dokumen. 4 dokumen. Dan di dalam dokumen itu dia memberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional, Presiden UMNO lah, untuk berunding dan membuat keputusan dengan kerajaan mana yang kita nak bergabung. Dan berunding dan membuat keputusan siapa yang kita nak angkat menjadi Perdana Menteri. Anwar Musa tak tahu apa sebab dia bukan calon pilihan raya. Dia tak sign 4 dokumen ni. Yang dia tahu sekarang ni dia kena praktis. Sahaja aku apa ni, dia kena lepas taklid, sahaja aku akan menceraikan geng sekiranya aku keluar PAS. Yang ini Anwar Musa kena praktis. Kita tak adalah suruh macam Dr. Ashraf cakap, kita tak adalah suruh untuk bak kata orang tu sampai kena lafaz taklid kepada isteri. Kalau kita bertanding atas tiket BN, tiba-tiba kita keluar masuk parti lain. Okey. Ya. Tadi soalan dia apa tadi? What's next? What's next? Jadi bagi saya kalau misalnya Hasni ke Hisham-Udin ke KJ ke nak menyertai Perikatan Nasional ke nak buat parti baru,
kurang tapak tangan padang bola kita tadahkan. Kita pun nak supaya ahli-ahli parlimen sembrung, ahli parlimen sempang renggam, kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau boleh kita nak letak orang yang setia pada parti. Kalau kita letak orang yang darah daging dia tak pernah bersyukur dengan apa yang dia nikmati selama hari ini sebagai pemimpin parti, sebagai pemimpin UMNO, dia sanggup berlaku khianat kepada kita, jadi macam mana? Itu sebab saya berbeza pandangan dengan Ketua Pemuda. Dia mengharapkan supaya kita ambil balik. Bagi saya, kalau orang ni jadi duri dalam daging, kita dah, bak kata orang virus tu dah merebak kat kaki kita. Kita dah potong kaki kita ni. Takkan kita nak ambil balik virus tu, masukkan letak di atas lutut. Jahanam lah parti kita. Body kita ni akan mati. Ini kena faham. Kalau dia betul-betul lah nak kembali bersama dengan parti kita, tunjukkan kesungguhan. Saya nak puji Datuk Seri Tajudin Rahman. Dia dah berapa kali dah hantar orang, hantar isteri, hantar anak berjumpa dengan Presiden, menyatakan hasrat dia nak kembali bersama dengan UMNO. Sampai dia sebut kalau boleh dia nak mati dalam UMNO. Orang macam ni patut kita beri peluang. Kalau dia kena gantung 6 tahun, saya sokong penuh. Kalau katalah bila-bila masa MT UMNO buat mesyuarat untuk kita batalkan dia punya penggantungan. Sebab dia ditawarkan bukan sekali tau, 3 kali ditawarkan oleh pihak Perikatan Nasional untuk bertanding atas tiket PM. Kalau itu hari dia bertanding dekat Pasir Salak, dia menang Dia menang. Tapi dia tolak. Walaupun masa aku punya penggantungan tu aku kena pecat. Dia bantah. Dia bantah. Dia kata kenapa tak tunggu 2 tahun setengah? Kenapa nak ambil dia semula sekarang? Tetapi aku sayang dia sebab dia sayang UMNO. Jiwa dia tu UMNO. Orang macam ni lah. Itu yang Datuk Seri Zahid kata, kalau siapa rindu kat UMNO tu, datanglah Pau. Itu yang Datuk Seri Zahid maksudkan. Kalau orang rindu kat UMNO macam Datuk Seri Tajudin Rahman. Bukan orang yang kita tengok hari-hari berkawan dengan Anwar Musang, berkawan dengan Syahidan Kasim, berkawan dengan makhluk-makhluk perosak yang menjadi pengkhianat UMNO. Macam KJ, macam Maya Bera, macam siapa nama? Hisham, kan? Parenggam pun dah join. Silakan. Soalan studio. Silakan. Soalan studio. Mungkin ni isu semasa lah. Okey. Syed Saddiq ada membangkitkan berkenaan dengan kapal LCS dan speaker pun dah katakan tak boleh dibahaskan. Apa pandangan tu? Bagi saya, Syed Saddiq ni mungkin dia selalu sangat meluangkan masa memimpin Siti Hasmah. Jadi bagi saya lah kalau tanya dengan saya secara peribadi memang saya tak percaya dengan Syed Saddiq lah. Saya masih yakin bahawa beliau bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Beliau masih lagi dengan agenda Mahathir, agenda Kemah Besar. Jadi memang tak selesai. Kalau kita tengok kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang pro Kemah Besar ni, lebih kurang sama je. Jadi bagi saya kita tak payah nak hiraukan sangat. Yang sepatutnya Syed Saddiq sekarang ni fikirkan macam mana bila kesnya di mahkamah tu nanti, perbicaraan bermula, macam mana dia nak terangkan kepada rakyat duit yang sepatutnya disalurkan kepada pertubuhan belia akhirnya masuk dalam akaun bank BSN dia. Yang itu lebih baik dia fokus. Kalau kita nak ambil kira tentang soal LCS ini, Datuk Seri Anwar sudah menyatakan bahawa dia tidak akan berkompromi tentang soal LCS ini. Dan saya rasa soal LCS ini pun ada hubungan rapat dengan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan Mahathir juga. Dekat dengan atuk dia juga. Dia ni lupa agaknya.
Siapa Menteri Pertahanan ketika itu? Jadi bila nak open fire tu jangan sampai backfire. Itu je lah pesanan saya pada Syed Saddiq tu kan. Okey.